warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Afrina binti Muhammad Zamri, nombor student ID 2022981289. Jadi saya akan membincangkan tentang pengenalan rasuah, iaitu apa itu rasuah. Rasuah biasanya berlaku secara konseptual, bermula daripada seorang individu yang memberikan sejumlah suapan kepada pihak lain. Kadang-kadang ianya berbentuk seperti wang, bonus, diskaun atau hadiah yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dalaman bagi memperoleh sesuatu dengan mudah dan cepat atau untuk menyembunyikan sesuatu perkara yang sulit. Ianya berlaku di tempat tersembunyi, iaitu dua pihak yang bercadang untuk berjumpa atau menggunakan orang ketiga bagi menyampaikan rasuah kepada penerima rasuah. Jadi mereka tidak langsung berasa takut atau bersalah ketika terlibat dengan gejala ini dan tanpa memikirkan segala risiko atau masalah yang akan mereka hadapi jika terbabit bersalah. Salah di sisi undang-undang di bawah Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, di mana mereka akan dikenakan hukuman penjara 20 tahun maksimum, denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali akan dikenakan jika terbabit bersalah. Ajaran Islam juga sama-sama sekali menentang sekeras-kerasnya tindakan ini kerana dianggap sebagai tindakan yang tidak beretika, menjatuhkan marah diri dan dimungkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Syarudin. Nombor matrik saya 2022780181. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai isu permasalahan rasuah dalam kalangan pemimpin Islam di Malaysia. Pada era globalisasi kini, kita kerja awam dan swasta merupakan asas penting bagi kejayaan sesebuah organisasi dan negara. Oleh itu, para pekerja mestilah memiliki sifat integriti dan etika yang tinggi. Sebagai contohnya, memiliki sifat amanah, telus dan bertanggungjawab. Permasalahan rasuah kian berlaku kerana ramai pemimpin dan ahli politik menceburi bidang politik bukan kerana ingin memperjuangkan nasib rakyat, tapi menganggap politik sebagai satu medan yang boleh mendapatkan keuntungan lumayan untuk menaik taraf hidup. Bagi isu yang pertama, berkaitan permasalahan rasuah dalam kalangan pemimpin Islam di Malaysia dari segi individu, iaitu jawatan dan pangkat disalahguna untuk tujuan peribadi. Ia melibatkan bekas pengerusi FEDA iaitu Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang menyalahgunakan jawatannya. Disabitkan kesalahan atas 9 pertuduhan melibatkan kes rasuah di mana beliau telah menerima rasuah sebanyak RM3.9 juta dan menyebabkan Isa Samad dipenjara 6 tahun dan didenda RM15.45 juta. Bagi isu kedua, melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor. Rosmah Mansor telah dibicarakan kes rasuah berhubung projek tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak dan akan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen atas tuduhan meminta wang tunai RM187.5 juta dan menerima 6.5 juta berkait dengan projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak. Bagi isu ketiga, dari segi kerajaan ialah penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Najib didapati bersalah terhadap 7 kes pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram yang melibatkan dana RM42 juta milik SRC International Sedang Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha binti Muhammad Mustafa. Nombor matrik saya 2022912285. Definisi rasuah, menurut pandangan Islam, rasuah disebut sebagai ar-rishwah atau ar-rashwah yang bermaksud sesuatu penyambung yang dapat menghantarkan tujuan dengan harta sogokan. Manakala menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Okey, seterusnya adalah hukum rasuah. Dalam Islam, rasuah dianggap sebagai jenayah takzir dan haram dalam apa jua bentuk sekalipun. Seterusnya adalah jenis-jenis rasuah yang ada di Malaysia. Terdapat 4 jenis rasuah, iaitu yang pertama, meminta atau menerima rasuah mengikut Seksyen 16 dan 17(a) ASPRM 2009, di mana mana-mana orang atau ejen meminta atau menerima satu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Jenis rasuah yang kedua adalah memberi suapan mengikut Seksyen 17(b) ASPRM 2009. Ianya adalah mana-mana orang secara rasuah menawar atau memberi satu suapan kepada pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara berkaitan hal ehwal pegawai awam tersebut.
Manakala jenis rasuah yang ketiga adalah mengemukakan tuntutan palsu mengikut Seksyen 18 ASPRM 2009. Mengemukakan dokumen tuntutan iaitu resit atau invoice yang mempunyai butiran palsu dengan niat untuk memperdayakan tempat dia bekerja iaitu pejabatnya. Jenis rasuah yang keempat adalah salah guna kuasa mengikut Seksyen 23 ASPRM 2009. Pegawai badan awam atau anggota pentadbiran kerajaan menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Syamsuri. Nombor matrik saya ialah 2022782549. Saya akan sambung pembentangan berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya rasuah dalam kalangan pemimpin. Faktornya ialah kepentingan dan kedudukan sebagai pemimpin yang perlu dijaga. Hal ini kerana seseorang pemimpin sudah semestinya mempunyai matlamat dan objektif yang ingin dicapai agar jawatan mereka tidak jatuh ke tangan orang lain. Ada yang memberi rasuah untuk mendapatkan sokongan yang kuat supaya kepentingan mereka tidak diganggu. Ini juga akibat daripada pelbagai parti politik yang dibentuk telah mewujudkan persaingan yang tidak sihat di antara mereka dan menyebabkan mereka terlibat dalam rasuah. Seterusnya, pemimpin juga lemah dari segi sasiah peribadinya. Apabila seseorang pemimpin menunjukkan tingkah laku yang buruk dan sentiasa terlibat dalam masalah, ini menunjukkan bahawa sasiah peribadi mereka lemah. Ini akibat daripada kurangnya penghayatan terhadap Islam. Sikap dan sifat yang perlu ada dalam diri seseorang pemimpin telah diabaikan oleh mereka. Dengan itu, jenayah rasuah akan menjadi mudah untuk mereka lakukan tanpa berfikir akan akibatnya. Dan yang ketiga ialah wujudnya karenah birokrasi dalam sistem pemerintahan. Seperti yang kita tahu, birokrasi merupakan satu sistem organisasi yang kompleks dan melibatkan proses yang berperingkat. Dengan itu, apabila mahu mendapatkan kelulusan dalam suatu permohonan, ia akan mengambil masa yang lama. Ini menyebabkan mereka melanggar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Rasuah ini selalunya terjadi ketika proses permohonan sedang berjalan agar dapat diselesaikan dengan cepat. Sebagai contohnya, masalah ini banyak terjadi ketika urusan pemprosesan tanah agar projek yang ingin mereka lakukan mendapat kelulusan dengan segera. Oleh itu, faktor-faktor tersebut haruslah diambil berat agar rasuah dapat dielakkan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan rasuah. Kesan rasuah dapat dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu kategori individu, masyarakat dan juga negara. Kesan rasuah kepada individu adalah individu tersebut akan dipandang serong oleh masyarakat. Hal ini kerana perbuatan rasuah akan menyebabkan seseorang individu itu menjadi buah mulut orang ramai. Seterusnya adalah kesan rasuah kepada masyarakat. Yang pertama, akan menyebabkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak tertentu. Kita dapat lihat dalam konteks politik. Individu yang dilantik adalah untuk memastikan kebajikan rakyat, tetapi akibat rasuah, mereka lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga mereka sahaja berbanding keperluan rakyat. Kesan rasuah yang terakhir adalah kesan kepada negara. Yang pertama, pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Hal ini bermaksud pentadbiran menjadi kurang efisien dan memberi kesan buruk kepada pelaburan dan dagangan di negara kita. Malah, ia juga boleh menyebabkan kelumpuhan ekonomi negara akibat perbuatan rasuah tersebut. Assalamualaikum Ustazah, nama saya Nur Atira binti Mustafa Kamal. Nombor pelajar saya 2022-930943. Saya akan meneruskan di bahagian kaitan rasuah dengan falsafah. Secara logiknya, rasuah dianggap sebagai perbuatan yang melibatkan penerimaan atau pemberian suapan sebagai ganjaran ataupun dorongan untuk seorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugasan rasmi. Rasuah juga terkenal dengan kata lainnya iaitu suapan ataupun sogokan. Baris ke egoisme. Egoisme dalam kata lain ialah tindakan atau pemikiran yang mementingkan diri sendiri yang bermaksud sesuatu tindakan itu betul dengan mempertimbangkan kesan tindakan itu terhadap individu. Egoisme ialah teori yang membawa maksud ego seseorang adalah atau seharusnya menjadi motif tujuan dari tindakannya sendiri. Pengamalan rasuah dalam diri seseorang itu menunjukkan bahawa pengamalan egoismenya salah kerana kegiatan rasuah lambat lautnya akan membinasakan diri.
Manakala humanism adalah pandangan yang menegaskan pelbagai konsep kemajuan dan kebebasan. Tambahan itu, humanism amat mementingkan semangat kekitaan dan keadilan sesama manusia. Sudah terang lagi bersuluh, pengamalan rasuah amat bercanggah dengan kepercayaan humanism kerana rasuah mempunyai unsur ketidakadilan dan unsur berat sebelah yang akan memberi impak buruk terhadap kemajuan negara dan sesuatu bangsa. Beralih ke etika. Etika adalah ilmu yang menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk, seterusnya apa yang harus manusia lakukan dan tujuan tindakan mereka. Etika adalah tindakan menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang buruk. Pengertian etika memberi bayangan bahawa perbuatan rasuah dianggap sebagai salah satu perbuatan yang tidak beretika kerana unsur ketidakadilan yang ada dalam pelaksanaan rasuah. Beralih ke perspektif Islam. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab yang disebut sebagai al-riswasah. Rasuah dikategorikan sebagai perkataan batil dalam Al-Quran yang juga termasuk jenayah lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu. Namun tiada istilah khas yang diberikan di dalam Undang-Undang Malaysia. Disebutkan dalam sebuah hadis bermaksud Rasulullah SAW, dia telah melaknat berasuah dan berasuah dalam membuat keputusan pemerintahan, pentadbiran kehakiman dan sebagainya. Riwayat Al-Tirmizi 3/622, Imam Tirmizi berkata di hadis Hasan Sahih. Assalamualaikum, saya Syafiza Atika binti Syardin, nombor pelajar 2022975001. Seterusnya, perkara yang akan dibentangkan ialah cadangan untuk menangani isu rasuah dari segi individu, masyarakat dan juga negara. Dari segi individu, kita perlulah membuat sesuatu keputusan dengan profesional kerana apa yang dapat kita lihat, zaman kini ramai yang menawarkan hadiah ataupun wang ringgit untuk mendapatkan sesuatu walaupun itu bukanlah hak mereka seperti jawatan tanpa kelayakan. Dengan ini, setiap individu juga perlu membuang sifat mementingkan diri supaya dapat membuat sesuatu keputusan dengan betul dan rasional agar tiada unsur negatif yang dapat dilakukan dalam melakukan sesuatu perkara. Dalam aspek masyarakat pula, cadangan yang dapat dibuat adalah dengan memantapkan sistem dalaman organisasi. Selain itu, setiap pegawai juga perlulah mempunyai tahap integriti yang tinggi. Antara sistem yang dapat dicontohi oleh organisasi yang lain ialah sistem terbaru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, di mana sistem tersebut dapat memantau segala pergerakan dan tingkah laku pegawai. Oleh itu, tiada gejala rasuah yang dapat dilakukan oleh mana-mana pihak kerana ianya dipantau rapi. Selain itu, dari segi aspek negara pula, kerajaan perlu lebih tegas dan jujur dalam membuat sesuatu keputusan dan mewujudkan inisiatif baru seperti menggumbal undang-undang baru dengan hukuman yang lebih berat supaya tiada pihak yang berani untuk terjebak dalam aktiviti rasuah. Namun, hukuman yang dijatuhkan juga perlulah adil di mana tiada perbezaan antara darjat ataupun pangkat supaya semua pihak lebih akur dan patuh kerana pemimpin yang berwibawa akan mewujudkan negara yang maju. Okey, cadangan yang terakhir ialah dari segi mahasiswa, iaitu mereka boleh melaksanakan program ceramah perdana berkaitan kesan buruk bagi gejala rasuah dengan menjemput ustaz ternama seperti Ustaz Azhar Idrus, wakil dari pihak polis dan SPRM bagi memberikan ceramah masing-masing. Seperti yang kita tahu, MPP ialah satu badan yang terbesar dalam UiTM. Jadi sekiranya mereka menjalankan program seperti ini, ia dapat meningkatkan kesedaran dan sasiah para mahasiswa berkaitan kesan dan buruknya mengambil rasuah. Idea dan pengalaman yang diharungi para penceramah juga dapat dikongsi bersama-sama mahasiswa. Bukan itu sahaja, di akhir sesi program ini juga biasanya terdapat sesi soal jawab di mana mahasiswa boleh bertanyakan segala topik yang kurang jelas yang dibincangkan atau mereka boleh bertanya sebarang soalan sahaja yang berkaitan dengan rasuah. Jadi mereka akan diberikan peluang untuk tampil ke hadapan bagi mengemukakan soalan mereka. Dengan itu, semua mahasiswa dapat berkongsi ilmu dan segala perbincangan mengenai gejala rasuah juga dapat dimanfaatkan. Secara keseluruhan, rasuah dapat dibendung apabila setiap individu mempunyai tahap integriti yang tinggi dalam melakukan tugasan. Isu rasuah juga perlu dititik beratkan dan dipandang serius supaya dapat dibendung agar tiada pihak yang berani melakukan aktiviti yang berunsurkan rasuah. Selain itu, rasuah juga mengakibatkan terpesongnya akidah kerana ianya jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan telah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran tentang larangannya. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk membendung aktiviti rasuah supaya ia dapat memupuk banyak unsur positif, tidak kira di dalam aspek individu, masyarakat maupun mahasiswa. Sekian perbentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.